Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini rakaman Agenda Wani kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur, studio satelit Esrawani. Dan malam ini kita akan bercerita status bagaimana pasaran buruh negara kita dan bagaimana juga kita mengatasi isu-isu berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia. Apa yang kita lalui sepanjang PKP ini, ramai beranggapan negara akan berhadapan dengan kadar pengangguran yang lebih tinggi kerana sektor perkilangan, sektor pembuatan dan sektor yang berkaitan dengan perkhidmatan seperti pelancongan begitu terkesan teruk. Dan Jabatan Perangkaan menyatakan bahawa kadar pengangguran adalah antara yang tertinggi sejak 10 tahun ini. Tetapi jika ekonomi dibuka yang kita lihat sekarang dan terus dibuka menjelang beberapa bulan akan datang, kita mampu sedikit sebanyak menahan ataupun menampan kadar pengangguran. Tetapi ia tidak boleh dielakkan bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Malah negara-negara maju seperti United Kingdom dan juga Amerika Syarikat, kadar pengangguran mereka juga melonjak begitu tinggi. Jutaan akan hilang pekerjaan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Jadi bersama saya pada malam ini Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia kita, untuk melihat ataupun berbincang bagaimana Kementerian Sumber Manusia menangani isu berkaitan dengan sumber manusia dan juga kadar pengangguran kita di negara Malaysia. Jadi sebagai permulaan, Datuk Seri, dengan statistik yang ditunjukkan oleh Jabatan Perangkaan dan juga beberapa anggaran unjuran seperti Bank Negara Malaysia, MIR dan sebagainya menunjukkan bahawa kita tidak dapat mengelakkan bahawa kadar pengangguran untuk suku pertama ini antara yang tertinggi juga dalam masa 10 tahun. Tetapi menjelang Mei yang kita lalui sekarang, menjelang Jun yang akan datang, dikatakan akan mencapai lebih tinggi. Jadi sebagai permulaan, apa respon Kementerian Sumber Manusia tentang ini? Terima kasih Encik Nazri. Kita jumpa setelah hampir 2 tahun. Ya. Sebelum ini semasa berada sebagai Timbalan Menteri KBS. Dan kita lihat hari ini satu suasana baru. Satu suasana baru yang cukup luar biasa. Dan ini bukan hanya di Malaysia sahaja. Jadi seluruh Indonesia is a global phenomena. Dan apa yang penting, ketiga-tiga pihak, kerajaan, pekerja dan majikan, harus memahami ini satu cabaran baru dan kita perlukan satu pendekatan yang baru dengan norma baru. Norma baru dari segi kesihatan, dari segi disiplin, dari segi pekerja dan juga dari segi majikan. Dan hari ini kita lihat walaupun ada orang menyatakan bahawa kemungkinan besar pengangguran kita akan mencapai sehingga 2 juta. Orang. Tetapi saya anggap masih tidak jelas. Ada juga yang akan retrench pekerja-pekerja di peringkat atasan. Tetapi mungkin masih perlukan pekerja dan mungkin mereka ambil balik pekerja baru dengan gaji yang rendah. So perkara-perkara ini semua akan berlaku. Maka Kementerian Sumber Manusia akan memantau keadaan ini supaya pekerja tidak dianiayai. Pada masa yang sama kita harus membela nasib majikan. Yang terkesan teruk. Itu yang balance. Kita tidak ada juga setengah-tengah pihak menyatakan kita hanya fokus kepada pekerja sahaja. Iaitu tanggungjawab utama Kementerian Sumber Manusia untuk membela nasib pekerja. Pada masa yang sama, kita kena pastikan majikan wujud. Kita kena bantu majikan supaya mereka kekal dalam perniagaan yang di mana mereka boleh jaga nasib pekerja. Dan ini harus menjadi tanggungjawab kerajaan. Dan saya harap ketiga-tiga pihak yang terlibat. Bukan saja kerajaan, majikan dan pekerja, tetapi agensi-agensi yang berkaitan. Kesatuan-kesatuan yang dipertanggungjawabkan untuk membela nasib pekerja dan juga membela nasib majikan harus memahami kita berada dalam satu suasana yang jauh berbeza daripada isu-isu sebelum ni. Tanpa sokongan dan bantuan semua pihak yang terlibat, mungkin kita tidak dapat mengatasi. Apa konsensus yang dicapai antara pihak kerajaan, pihak majikan dan juga pihak kesatuan misalnya yang sekarang diteliti begitu orang kata pun dengan dekat oleh pihak kerajaan untuk memastikan ada situasi menang-menang. Misalnya MEF ada mencadangkan bahawa jadual kerja fleksi boleh ditetapkan antara pekerja dan juga majikan supaya majikan boleh membayar gaji biarpun tidak penuh, sekurang-kurangnya mengekalkan mereka dalam perkhidmatan ataupun dalam pekerjaan, dan juga caruman kepada KWSP. Sekarang 11%, mungkin boleh dikurangkan kepada 5 ke 6%. Jadi mungkin ada cara-cara lain konsensus dicapai, Datuk Seri?
Yang pertama, konsensus yang telah dicapai oleh ketiga-tiga pihak ataupun semua lapisan masyarakat adalah keyakinan terhadap kerajaan dan juga kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri yang telah memutuskan beberapa keputusan yang tepat pada masanya, yang telah menyelamatkan negara ini daripada wabak COVID-19 yang penting. Walaupun kita tidak 100% melepasi daripada cabaran ini, tetapi keadaan terkawal. Jika kita banding dengan negara-negara lain di seluruh dunia, negara kita telah mencapai satu pencapaian cukup cemerlang yang boleh meyakinkan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi konsensus di antara majikan dan pekerja dan juga pihak kerajaan dan kementerian, kita telah bersetuju dengan beberapa pendekatan yang telah diutarakan oleh pihak majikan dan pihak pekerja. Contohnya daripada skop kerja daripada rumah, dan ada juga yang bersetuju untuk kekalkan pekerja apabila kerajaan telah mencadangkan supaya jangan membuang pekerja dalam krisis ini, maka ada majikan bersetuju dengan cadangan kementerian dan telah menerima sumbangan daripada Kementerian Sumber Manusia melalui perkeso wage subsidi upah supaya mereka kekalkan pekerja. Itu pertama. Yang kedua, ada juga majikan dan pekerja bersetuju untuk membenarkan pekerja mereka bercuti tanpa gaji ataupun tanpa rekod, di mana subsidi daripada ERP ataupun subsidi retrench daripada perkeso kepada mereka. Ini satu pencapaian di peringkat awal. Tapi ini masih terlalu awal. Terlalu awal. I think we're long way to go. Betul. Dalam kita berbincang ni, Datuk Seri, mungkin ada yang tidak menentu kehidupan mereka. Mungkin selepas cuti hari raya, mereka hilang pekerjaan. Kilang tidak boleh beroperasi kerana kita tahu kilang ini mempunyai rantaian yang tersendiri. Kalau bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kalau dunia lain ataupun negara lain tidak membuka sektor ekonomi mereka, pastinya mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Import ekspor akan terjejas dan bagaimana kilang boleh melakukan pengeluaran tanpa ada demand daripada pihak orang kata pun pengguna ataupun pembeli. Jadi di mana kedudukan pekerja kita sekarang? Kalau mereka berhadapan dengan masalah dengan cuti tanpa gaji diminta oleh majikan, kalau mereka tidak dapat kata pun pengesahan daripada majikan, mereka sama ada mereka terus bekerja ataupun sudah pun diberhentikan dan sebagainya. Sebab itu daripada awal apabila kita telah menghadapi cabaran COVID-19 ini, saya sebagai Menteri Sumber Manusia menasihat kepada semua pihak terlibat, ini waktu dan saat yang kita perlu cari satu situasi win-win situation. Untuk semua pihak, itu yang penting. Yang kedua, dari segi Kementerian Sumber Manusia yang membela nasib pekerja apabila mereka menghadapi masalah seperti kehilangan kerja, dibuang kerja ataupun potong gaji dan apa juga masalah pekerja, mereka tetap boleh buat aduan kepada Kementerian Sumber Manusia ataupun Jabatan Tenaga Buruh di bawah Kementerian Sumber Manusia. Tetapi dari segi penyelesaian mungkin akan makan masa lagi lama. Kalau kita lihat, hampir hari ini kalau 2 juta orang kehilangan peluang pekerjaan ataupun separuh daripada 2 juta ni mengadu kepada Jabatan Tenaga Buruh, mungkin makan masa lebih panjang dari segi mencari penyelesaian. Maka saya minta kepada semua pihak yang terlibat mencari satu penyelesaian. Kalau ada majikan menghadapi masalah, kalau kita sedar, katakan majikan kita menghadapi masalah ekonomi ataupun sebab kelembapan ekonomi antarabangsa, kita sekiranya ada cadangan daripada majikan untuk mengurangkan gaji, kita patut terima. It is better kita ada kerja daripada jadi penganggur. Itu yang penting. So ada juga syarikat-syarikat dalam waktu dan saat yang kritikal ni membuat keuntungan lebih. Contohnya retail, supermarket dan sebagainya. Logistik dan sebagainya. So tak patut mereka mengurangkan pekerja dengan alasan. So maka saya akan minta Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Buruh akan mengkaji setiap aduan. Kita lihat dari segi kedudukan syarikat tu. Sektor juga. Ada juga sektor-sektor yang memang dalam musim PKP ini mendapat untungan yang lebih banyak. Saya lihat macam supermarket, kedai-kedai, pasar dan sebagainya yang telah menjual essential goods begitu banyak untung. Mereka tidak alasan untuk mengurangkan pekerja. Maka kita akan mengkaji mengikut kedudukan sebenar sektor tersebut.
Okey, dari aspek katakan perkembangan permohonan bagi program pengekalan pekerjaan yang diusahakan oleh pihak kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga program subsidi upah. Apa status sekarang, Datuk Seri? Kebetulannya Nazri, kementerian memang menggalakkan supaya majikan terima subsidi upah, subsidi wages. Dan menetapkan satu amount yang cukup tinggi untuk memastikan sebab subsidi upah ni majikan tidak boleh membawa pekerja terus. Itu janjinya. Itu janjinya, itu syarat, dan kita akan beri sumbangan sebanyak 1,200 untuk sebagai subsidi top up. Tetapi ini untuk 3 bulan pertama. Begitu pantas, Datuk Seri. Dan tetapi walaupun ada dua program, satu subsidi wages, satu employment retention program, di mana majikan benarkan memberi cuti tanpa gaji kepada pekerja, dan Perkeso di bawah Kementerian Sumber Manusia akan menyumbang RM600 bagi 3 bulan pertama, dan kita telah membuat keputusan untuk kekalkan untuk 6 bulan. Tapi majikan, sebahagian besar daripada majikan telah membuat keputusan untuk pilih ERP daripada subsidi upah. Sebab subsidi upah mereka perlu beroperasi. Manakala ERP tak perlu beroperasi, mereka boleh tutup kilang ataupun tempat operasi dan benarkan pekerja cuti di rumah. Mungkin ini satu cara mereka mengurangkan kos operasi mereka. So walaupun di peringkat awal kita telah, sasaran kita program ERP ini untuk 33,000 pekerja, hari ini kita lihat ada melebihi 33,000. Maksudnya overwhelming? Overwhelming. Kebanyakan, sebahagian besar daripada majikan telah membuat keputusan untuk memberi cuti tanpa repot ataupun cuti tanpa gaji kepada pekerja. Dan hanya program ini kita dapat melaksanakan untuk 6 bulan yang akan datang. Sebab itu daripada awal saya mengutamakan semua pihak perlu bersedia dari segi mental dan fizikal. Adakah Datuk Seri di bawah Kementerian Sumber Manusia bercadang untuk melanjut lagi menambah daripada 3 bulan ke 6 bulan dan juga mungkin mencapai 8 bulan ataupun 12 bulan? Kita setakat ni dengan kedudukan kewangan Perkeso sendiri, dengan bantuan Kementerian Kewangan, terima kasih kepada Menteri Kewangan baru yang begitu prihatin. Mas Pudin rekod Menteri Kewangan baru begitu prihatin, Tengku Zafrul begitu prihatin untuk melanjutkan program ini. Walaupun sebahagian daripada peruntukan yang datang daripada Perkeso, ada juga sumbangan daripada Kementerian Kewangan untuk meneruskan program ini sehingga 6 bulan. Itu mengikut kedudukan kewangan Kementerian Sumber Manusia sekarang. Kita akan meneliti balik, memperhalusi dalam masa 6 bulan. Sama ada kita boleh berteruskan program ini ataupun kita tamatkan hanya untuk 6 bulan yang akan datang saja. Datuk Seri, kita lihat senario selepas sektor ekonomi dibuka di bawah PKP bersyarat ini, tetapi ada sektor-sektor yang begitu terkesan teruk dengan COVID-19, terutamanya sektor pembuatan, sektor perkhidmatan seperti pelancongan dan seumpamanya, dan F&B, hospitality. Kita lihat hotel-hotel semakin banyak ditutup. Walaupun mereka di bawah chain international, tetapi mereka tidak dapat menampung kos overhead mereka yang begitu tinggi, dan fokus industri ini begitu negatif sekali. Mungkin 12 bulan, mungkin 24 bulan, apatah lagi lockdown masih berfungsi ataupun berkuat kuasa di seluruh dunia. Jadi adakah keutamaan Kementerian Sumber Manusia untuk melihat kebajikan pekerja-pekerja dan juga majikan di dalam sektor ini? Ini satu cabaran yang tiada siapa-siapa boleh menjawab soalan ini, sebab cabaran di luar daripada jangkaan kita. Contohnya sektor perhotelan, sektor pelancongan, pelbagai sektor yang terlibat ataupun akibat COVID-19 ini. Tetapi kerajaan patut sedang mengkaji cara-cara baru macam mana kita boleh membantu sektor ini. Dan Kementerian Sumber Manusia melalui HRDF
dan juga PKPT dan sebagainya agensi-agensi lain mengadakan pelbagai program khas supaya kita buat latihan-latihan khas mereka, Reskilling, upskilling and also cross skilling Ya. untuk melengkapi mereka dengan Kemahiran kemahiran baru supaya mereka boleh dipindahkan ke sektor-sektor lain. Pada masa yang sama, saya juga sebagai Menteri Sumber Manusia sedang berbincang dengan kementerian-kementerian lain dan juga kementerian-kementerian kerajaan tempatan PBT supaya melonggarkan sedikit dari segi kelulusan lesen-lesen perniagaan untuk macikia. Biar kita melahirkan lebih banyak macikia sebab saat-saat seperti ini kita perlu memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan supaya mereka walaupun tak ada peluang kerja di pendidikan mereka boleh jadi peniaga sendiri di peringkat bawah. Itu yang penting. Dan juga ada mengenal pasti sektor-sektor lain yang boleh menambahkan peluang-peluang pekerjaan. Dan satu lagi yang penting, cukup penting dan semua warga Malaysia perlu menerima cabaran ini supaya mengurangkan pekerja asing. Saya memang all out dalam cabaran mengurangkan pekerja asing. Hari ini di Kabinet kita bincang ada juga cadangan untuk menggalakkan warga Malaysia menggunakan produk tempatan. So saya fikir bolehlah kita ada lagi satu calling menyeru rakyat Malaysia ataupun majikan Malaysia menggunakan pekerja tempatan. Kalau saya sebut ni mungkin ada orang boleh kata mungkin ini cadangan daripada menteri yang kurang cerdik. Tetapi in reality kalau kita lihat pengangguran mungkin dalam kadar kurang daripada 2 juta. Mungkin 2 juta ataupun kurang daripada 2 juta. Sebab sehingga hari ini belum jelas lagi. Mungkin lepas PKP bersyarat dan lepas raya baru kita akan tahu status sebenarnya. Tapi buat masa ini ada anggaran kita menyatakan lebih kurang 2 juta ataupun kurang daripada 2 juta. Pekerja asing yang mengikut rekod yang sedia ada dengan Jabatan Imigresen di negara kita adalah 2.1 juta. Ini tidak termasuk pekerja-pekerja tanpa izin yang masih ada di seluruh negara kita. Yang setiap kali kita menjalankan aktiviti-aktiviti pemutihan. Kalau kita ambil rekod yang sedia ada dengan immigration 2.1 juta dan mengambil kira pengangguran negara kita kurang daripada 2 juta, setiap warga Malaysia sedia menerima cabaran dan hanya bersedia dari segi mental dan fizikal untuk dapat peluang pekerjaan yang sedia ada daripada menjadi penganggur. Jika banding jadi penganggur dan kerja di sektor lain, lebih baik kita terima sektor lain yang boleh letak food on your table. Itu yang penting. Kalau dari segi mental kita sedia terima cabaran ni dan every Malaysian prepare untuk kerja di semua sektor yang ada kekosongan, maka kita tidak ada masalah. Tiada sesiapa tanpa pekerjaan. Tetapi ia bukan apple to apple, Tuan Sri. Bagaimana kita memastikan sektor itu mampu dipenuhi oleh pekerja tempatan dan mempunyai upah yang setimpal. Kerana apabila kita cerita pasal pekerja tempatan, pasti komitmen mereka lebih besar daripada pekerja asing. Dan komitmen untuk membayar cukai mereka kepada memberi keselesaan dalam kehidupan, memiliki rumah ataupun sekurang-kurangnya menyewa dengan keadaan yang lebih baik rumahnya, memiliki sedikit kenderaan ataupun minimal untuk berbelanja dengan keluarga. Jadi dan bagaimana kesediaan kita untuk memastikan ada win-win di situ, untuk memastikan apa yang Datuk Seri katakan tadi, kalau 2 juta kita boleh tukar daripada sektor pekerja asing itu ditampung oleh pekerja tempatan, terutamanya dalam sektor 3D itu, kita boleh lihat seperti mana negara maju yang di mana mereka dibayar dengan kadar upah yang begitu baik sekali dan akhirnya mereka memiliki kemahiran yang qualified untuk mereka mendapat upah tersebut. Saya setuju Nazri. Dari segi perbandingan apple for apple, dalam keadaan biasa saya setuju. Sekarang kita berada dalam keadaan luar biasa. Krisis, keadaan luar biasa. Dari segi mental dan fizikal warga Malaysia kena terima untuk menghadapi cabaran ni. Berarti saya terima. Kita setiap manusia ada komitmen sendiri. Tetapi ini keadaan luar biasa, kita harus mengurangkan dari segi perbelanjaan, dari segi kos gaya hidup, cara hidup dan semuanya. Yang penting, apa pilihan kita? Jadi penganggur ataupun terima apa juga pekerjaan yang sedia ada. Apabila kita sebut, kita sedar, kita ada komitmen. Apabila kita ada komitmen, walaupun kerajaan menjalankan pelbagai aktiviti untuk memastikan setiap warga yang kehilangan peluang pekerjaan dibekalkan dengan kemahiran
yang lebih daripada apa yang sedia ada, maka pekerja sendiri kena terima cabaran ini dan sebenarnya dia dari segi mental dan fizikal untuk memastikan at least ada kerja. Yang boleh bagi jaminan ada makanan atas meja. Itu yang penting dalam krisis. Kita kan berada dalam satu krisis yang tak pernah dibayangi. Dan ini bukan hanya di Malaysia sahaja. Ini di seluruh dunia. Apa jaminan dalam masa 6 bulan akan datang ataupun setahun akan datang, tak ada lagi satu lagi virus seperti ini. Keadaan akan bertambah buruk. Maka kita sedang mengkaji pelbagai peluang-peluang pekerjaan untuk warga Malaysia. Itu tanggungjawab kerajaan. Kerajaan tetap akan menjalankan. Saya bagi jaminan kepada warga Malaysia, kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu peka dan sensitif terhadap kehendak rakyat. Dan sedang mengkaji pelbagai aspek untuk memastikan mereka dapat peluang pekerjaan dari semua aspek. Dan salah satunya adalah mengurangkan penglibatan pekerja asing. Salah satu ketika dahulu kita lihat, kita pergi stesen-stesen minyak, hanya di kaunter minyak, pam minyak saja kita lihat pekerja asing. Hari ini keadaan dah berubah. Bukan saja di kaunter pam minyak, di kaunter pembayaran pun masih ada pekerja asing. Ini Kenapa? yang saya tak galakkan. Kenapa berlaku ya? Ini yang saya tak galakkan. Dan kata satu ketika dahulu saya berasal daripada Kuala Lumpur. Kalau kita lihat Keramat Supermarket ataupun Batu Road Supermarket, 100% promoter daripada warga tempatan. Hari ini kita lihat, walaupun sebelum ini kerajaan meluluskan pekerja asing di sektor-sektor untuk backup services macam stok dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat di semua retail shop pekerja terdiri daripada pekerja asing. Ini patut kita hapuskan. Peluang-peluang ini perlu diberi kepada warga tempatan. Dan kita tak perlu ada alasan. Kita lihat, kalau kita banding Muhyiddin, 7-Eleven, KK Mart, semua pekerja asing. Tapi saya pergi Family Mart, saya lihat walaupun Family Mart itu berasal daripada Jepun, kita lihat hampir majoritinya adalah pekerja tempatan. Kalau Family Mart boleh buat, apa alasan kepada retail-retail? Mungkin ada kelompongan dari sudut undang-undang kita membenarkan mereka sewenang-wenangnya employ. Yang saya tahu, yang ataupun mengikut dasar, yang memberi kelulusan adalah Kementerian Sumber Manusia. Dan setakat ni Kementerian Sumber Manusia hanya memberi kebenaran untuk backup services ataupun sektor-sektor tertentu, bukan for frontliner. Jadi Datuk Seri sedang meneliti semula. Saya meneliti dan saya bagi amaran kepada mereka yang terlibat, Kementerian Sumber Manusia, sebab ini keadaan luar biasa. Tanggungjawab saya untuk membela, walaupun kita menjaga kebajikan pekerja asing yang sah, pada masa yang sama saya bertanggungjawab untuk memastikan kedudukan yang sewajarnya kepada warga tempatan. Maka saya akan memastikan tindakan-tindakan sewajarnya terhadap sektor-sektor yang menggunakan pekerja asing dalam bidang yang sepatutnya tidak gunakan. Datuk Seri, ketika pemerintahan Pakatan Harapan selama 22 bulan, mereka ada membawa satu cadangan di mana sentralisasi pembawa ataupun membawa masuk pekerja asing di bawah perhatian pemantauan Kementerian Sumber Manusia. Sekarang sebelum ini kita lihat scattered, ada di bawah KDN, ada Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya. Jadi adakah itu diteruskan? Untuk makluman yang baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui Kabinet telah menubuhkan satu jawatan kuasa Kabinet khas diketuai oleh Menteri Kanan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai pengurusi untuk memastikan dasar-dasar baru. Dan jawatan kuasa Kabinet ini merangkumi kementerian-kementerian lain seperti Pertanian, MITI, Jabatan Kerja Raya, KPD dan KK dan pelbagai kementerian di bawahnya. Supaya merangka satu dasar khas untuk memastikan. Dan keputusan dari segi dasar telah memutuskan bahawa mengkaji dan meluluskan pekerja asing harus dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Sumber Manusia. Satu naratif baru. Dan saya bagi jaminan saya cukup komited. Saya komited untuk memastikan kita kurangkan pelibatan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu di mana peluang itu boleh dikembalikan kepada warga tempatan. Hari ini saya lihat sebelum ni saya pernah menjadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan juga Kementerian Belia dan Persekutuan, saya lihat ramai ibu-ibu tunggal perlukan bantuan. They can become frontliner, tak ada masalah. Mereka tak ada masalah, mereka kerja di departmental store sebagai promoter, sebagai cashier dan sebagainya.
Dan ada juga satu golongan yang besar yang akan kehilangan pekerjaan, akan sedia dari segi mental, akan sedia untuk menerima apa juga peluang pekerjaan sedia ada. So kami dari peringkat kerajaan dan kementerian akan pastikan dan juga cukup komited. Komited untuk memastikan peluang-peluang pekerjaan dilahirkan kepada warga tempatan. Tapi warga tempatan juga harus sedia untuk menerima peluang-peluang yang sedia ada. Adakah input daripada Kementerian Datuk Seri diberikan perhatian serius oleh pihak kerajaan dalam pelan pemulihan ekonomi negara pasca COVID? Kita lihat dari segi pelantikan Kementerian Sumber Manusia di semua jawatan kuasa jawatan penting termasuk Majlis Keselamatan Negara dan Majlis Economic Council dan sebagainya menunjukkan kerajaan sedar, dan itu realiti. Dari segi realiti bahawa Kementerian Sumber Manusia ataupun tenaga buruh di sesebuah negara itu amat penting dari segi pembangunan. Maka kerajaan mengambil serius peranan Kementerian Sumber Manusia dan tenaga buruh di negara. Dan perlu didengar. Dan perlu didengar. Okey. Dan diberi keutamaan. Pasti Datuk Seri kena datang lagi lah. Banyak perkara yang belum kita dapat bincangkan. Tetapi menarik sekurang-kurangnya pencerahan, penjelasan berkaitan dengan status pengangguran di negara kita dan pelan tindakan pihak Kementerian Sumber Manusia bersama rakan kongsi seperti majikan dan juga kelompok pekerja untuk memastikan situasi menang-menang kepada sektor buruh negara kita ketika COVID yang kita lalui sekarang, ketika pandemik sedang berlangsung, dan apatah lagi situasinya mungkin lebih parah pasca COVID-19 kerana ia pastinya akan memakan masa lebih panjang, mungkin bertahun bagaimana situasi ekonomi negara dapat dipulihkan. Datuk Seri, terima kasih atas masa yang diberikan. Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia kita. Itu sahaja perbincangan saya pada malam ini. Teruskan bersama kami di Esrawani. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.